61 je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everybody. Right, for today class, I'm going to proceed with another 3 more examples on circular motion. Okay, then right after we've learned on these 3 examples, I do sure that these examples will help you to solve a problems on the tutorial number 6, which is on circular motion. Okay, to just look at the example, yesterday kita start sampai 6.6. Can you please look at the example 6.7? Okay, this one will be the examples 6.7. Semalam kita dah 6.6 done. Okay, for 6.7 here, given a small remote control car with mass 1.20 kilogram, move at a constant speed of v 15.0 meter per second in a vertical circle track where the radius of the track is given 3.00 meter. Okay, so from the statement given, the question asked to determine the magnitude of the reaction force exerted on the car by the track. Okay, reaction means that we're going to determine the normal reaction force experienced by the remote control car at the 2 point given, which is point A at the bottom of the track, and then the point B there we have at the top of the track. So we're going to determine the normal reaction force at these 2 point A and point B. Okay, so kita buat point A dulu. So what will be the reaction force, okay, at point A? Kita cuba tengok dulu, given here is at point A. Okay, kita selesaikan. For question number, for example 6.7a here, okay, kita tengok dulu. Kita kena identify the numbers of forces experienced by the remote control car at point A. Okay, so daripada sini, if you notice here, so kita ada here point A, center of mass of the remote car. So kita akan ada weight of the car, which is the weight lah, normal reaction force. Okay, so the tires of the remote car is in contact with the track. So kalau dia bersentuhan dengan track tersebut, maka kita akan ada normal lah, normal force N. Okay, so itu sahaja yang experienced by the remote control car. Right, cuba tengok kepada center of circular track. Yang saya tandakan dengan cross ni adalah center of circular track. So saya pun untuk memudahkan kita, ingat kita pun tulislah, okay, arah toward the center of circular track ni adalah direction bagi AC, supaya nanti kita senang. Okay, daripada situ kita tengok, okay, sebab kita ada dua force which is normal dengan weight, kita nak identify mana yang positif, mana yang negatif. Okay, force yang sama arah dengan AC tu kita akan ambil dia sebagai positif lah. Yang oppose arah AC tu kita akan ambil dia sebagai negatif. Okay, so disebabkan ada dua ni sahaja force experienced by the remote control car at point A, maka sebab saya akan ambil summation force on component Y. Okay, sebab normal kita sekarang ni berada pada komponen Y. Kenapa saya kata dia berada pada komponen Y? Sebab tengok sini, biasa kita akan make an axis. Ini adalah komponen X, paksi X, ini adalah paksi Y. Jadi normal kita sekarang ni berada di Y axis. So saya akan ambil summation force komponen Y, okay, sama dengan ada AC pada komponen Y tu,
maka dia akan sama dengan FC. Okey, dan FC, formula FC kita adalah MAC. Dan MAC sebenarnya sama dengan MV kuasa 2 per R. Sebab AC sama dengan V kuasa 2 per R. Okay, so kita identify the numbers of forces on Y-axis sekarang ni. So, ada satu ke atas, satu ke bawah. Dan kita akan ambil yang sama arah dengan AC sebagai positif. So, yang sama arah dengan AC tu adalah normal lah. So, normal. Weight oppose the AC, so minus weight equal to mv square per R. Okay, saya akan ambil normal minus weight sama dengan mv square per R. Kenapa saya guna mv square per R ni? Sebab the speed of the remote control car given. So saya akan menggunakan nilai V tersebut untuk saya masukkan dalam formula kita. So disebabkan kita nak reaction, kita nak normal, susun balik formula ni. Let normal is the subject, weight adalah mg lah. Okay, plus with mv square per R. Okay, ataupun kita boleh simplify yang ni, just factorize, keluarkan M, kita ada G plus V square per R. Okay, so daripada sini kita pun boleh isi maklumat lah. Sebab mass kita dah ada 1.20 given in the kilogram already. Simply we can use 1.20, the value is 1.20 because that one is in the standard unit already. So gravity is a constant 9.81. That one is also given. Gravity 9.81 plus with V, the speed of the remote control car is also given in the standard unit meter per second. So terus boleh guna 15.0 square per dengan radius is 3 meter. Okay, then you just calculate ni, awak akan dapat reaction force at point A in Newton. Okay, so kita tengok pula pada point B. Reaction force at point B. Point B atas ni So point B pun the same thing happen dekat sini. Kereta ni akan ada center of mass lah. Dia akan ada, sebab dia ada mass, maka akan ada weight. Weight is always pointing down toward the center of the gravity. Okay, normal pun ada juga, and then normal is always perpendicular to the surface. So surface dekat sini. So normal is always perpendicular to the surface. So dia ke sini lah. Bagi normal at point B pun tu dia pun ke bawah. Okay. Sebab normal sebelum ni kalau masih ingat, kalau kita ada kotak macam ni on the horizontal plane, normal kita ke sini. So kalau kita ada incline plane, okay, incline macam tu, okay, normal kita akan ke sini, which is always perpendicular to the surface. Okay, even kalau kita ada horizontal macam ni sekalipun, normal kita mesti ke sini. This one is the normal. So untuk circular track macam ni, kita akan ambil tangent kepada curve tersebut, tangent kepada circle tersebut, and then normalnya ke bawah ni lah, which is perpendicular to the tangents at point B. So, saya pun tanda juga AC sebenarnya sentiasa pointing toward the center of the circle. This one is the AC. AC saya sentiasa pointing toward the center of the circle. Dan didapati kedua-dua force yang experience at point B, kedua-dua sama arah dengan AC. So, kalau sama arah dengan AC dan berlaku di komponen Y, so saya akan guna summation force komponen Y jugalah. Summation force komponen Y sama dengan FC, sebab arah sama arah dengan AC tadi, sama dengan MAC sama dengan MV kuasa 2 per R.
Maksudnya here I just repeat doing the same thing as case A tadi. So I'm using the principles for the centripetal force. Okay, so what kind of force contribute centripetal force at point B? Both lah, normal dan juga weight. Sama juga dengan point A. The force that contribute to the centripetal force at point A also dua-dua, normal dan juga weight. So tapi case pada point B sini disebabkan normal dengan weight ni sama arah dengan AC, dua-dua bernilai positif lah. Kita akan ambil N plus weight equal to mv square per r. So kalau tadi, cuba tengok yang saya highlight warna kuning. Kalau tadi yang ni. Okay. N minus weight. Kenapa N minus weight? Disebabkan weight itu opposite directions of AC. Dia berlawanan arah dengan arah AC. Okay. Untuk yang bawah ni, kita dah guna N plus weight. Kenapa? Disebabkan normal dengan weight ni sama arah dengan AC. Kedua-duanya bernilai positif lah. Kita akan ambil positif. Okay, so kita ulang balik. Let N is the subject. So bawa ke sini mv kuasa 2 per r minus dengan weight. Weight adalah mg. Okay, then kita akan keluarkan mass lah macam biasa, memudahkan kita v square per r minus g sebelum kita substitute values. Okay, so daripada situ kita gantilah mass 1.20. The speed given just now in the question is 15.0 square. R given is 3.00 meter minus gravity constant value 9.81. Okay, so that you can find the reaction force at point B in Newton. Okay, so settle yang tu. 6.7 done. Okay, so kita tengok yang berikutnya. 6.8. Okay, ada apa-apa tak faham tak pada 6.7, example 6.7? Is there anything that make you confused for example 6.7? The positive and negative one clear, eh? Which force is positive? Clear, alright, good. Okay, so kita tengok 6.8. Okay, now is a case of rider on a Ferris wheel. Move in a vertical circle of radius 8 meter. Okay, so maklumat banyak dia bagi ni, maklumat ni kebanyakan dia dah bagi dah. Radius adalah 8 meter. Speed is constant. Then if the time take to make one rotation is 10 second. Okay, yang ni adalah nilai period lah. Masa untuk membuat satu putaran ataupun satu pusingan dia ambil 10 second. So this one will be the period, nilai period. Okay, this one is the T. That one is the radius, is the R lah. Okay, and the mass of the rider is 60 kilogram. Alright, mass is also given. So this one will be the mass. So kita nak dapatkan calculate the normal force juga. Sama case macam tadi. Normal force exerted by yang ni sama macam tadi. You just repeat doing the same thing sama macam tadi je lah. Tak ada masalah so cuma kalau kita tengok sini, cuba saya tengok kepada forces dulu. Dah tahu forces tak ada masalah. Jadi kita tengok forces. Dekat bawah ni of course kalau kita ada rider. Okay, could imagine that rider here. Okay. So kita ada kerusi macam tu kan. So rider dekat sini. Okay. So kalau kita tengok kepada rider ni, rider itself ada weight lah. Disebabkan kursi semua tu, sebab we're talking about the rider, kita akan ambil weight for the rider lah. Okay, so weight for the rider. Dekat sini we have the weight. Okay, then we have the normal ke atas.
Okay. Right. So, dua juga force experienced by the rider pada atas tu. Okay. Pada atas tu which is normal dan juga weight. Ni kalau saya tengok ke, at the bottoms of the Ferris wheel. Okay. Apa akan berlaku dekat atas ni? Okay. So rider, adakah kerusi rider tu akan terbalik apabila dia berada di atas, di puncak of the Ferris wheel? Tak. Tak terbalik kan? So kalau dia tak terbalik, maksudnya forces masih lagi sama even dia duduk di atas. Kedudukan rider tersebut di atas, maksudnya forces masih lagi sama. Okay, so masih ada weight ke bawah, normal masih lagi ke atas. Cuma sekarang ni apa yang berbeza di antara kes pertama dengan kes yang kedua, tanda arah AC. Kes yang bawah ni AC ke mana? AC. Where is actually directions of AC? Pointing toward the center. Kalau pointing toward the center, center kat Ke tengah-tengah. bawah. Ke mana? Ke atas ni kan? Kalau yang ni AC ke? Ke bawah. Ke bawah. So sekarang ni saya tanda, okey, kes ni AC ke atas, kes ni AC ke bawah. Jadi kalau kes di bawah, which one is positive? N. N. Okey, kalau kes di bawah N positif. So juga berlaku pada komponen Y. Kalau berlaku pada komponen Y, awak akan ambil summation force komponen Y sama dengan FC, sama dengan MAC ataupun sama dengan MV kuasa 2 per R. Okay. Jadi inilah yang kita akan gunakan. Cuma sekarang ni bagi kes ini, okey, bagi kes ini kita akan ambil normal tolak dengan weight sama dengan MV kuasa 2 per R. Tapi bagi kes yang atas, awak akan ambil weight tolak normal sama dengan MV kuasa 2 per R. Okey, beza positif dengan negatif force. Okey, yang atas positif adalah weight, kalau yang bawah positif adalah normal. Okay, sedua ni. Then you do the same thing macam biasa, macam soalan 6/8 tadi. Okay, so now kita nak tengok kepada the last example. Sir. Tak ada last, okay ada. Sir. Bawah ni. Alright, you just look at the last example, which is example 6.9. Given a sphere of mass 5 kg, saya note dulu, mass given 5 kg. Okay, radius is given. Okay, cuba concern with the unit given, 55 cm. So you cannot simply use 55 cm to substitute, this value in the equation. Okay, tukar dulu kepada standard unit. Later, kena tukar dulu kepada standard unit. Constant speed meter per second. Alright, that one is given in the standard unit. Boleh terus guna. Okay, by the aids of free body diagram, determine the tension in the string at point A, point D, point E. Okay, so kita ada A bahagian atas tu, D di sisi on the right side of the circle. Okay, then E pada bawah tu at the bottom circle that one is point E. Jadi sekarang ni dia nak dapatkan nilai tension. Okay, jika awak boleh keluarkan formula untuk macam tadi summation force semua tadi, so awak tak akan ada masalah lah. Maksudnya awak dah faham berkaitan dengan free body diagram untuk case uniform circular motion. Okay, kita cuba tengok pada point A dulu. Pada point A, kalau saya bawa point A ni ke sini okay, saya kata ini adalah my center of mass untuk point A. Okey, disebabkan
a mass is given 5 kg, maka kita akan ada weight lah. At point A, we have weight. Alright, instead of weight, because the spheres is attached by a string. If the spheres are attached by the string, bermaksud akan ada satu lagi force di sini, iaitu force due to Tension. string, tension. Tension is always, ingat tak tension? Away from the body. So away from the body. Tension away from the body. Tension here away from the body. Right, tension away from the body. Okay, cuba tengok itu adalah tension. Itu adalah tension. Tension sentiasa menjauhi jasad. Okay, so daripada sini awak tengok at point A. Now I'm doing at point A. So sini akan ada satu lagi lah. Okay, saya buat dengan warna merah. Satu lagi, this warna merah one is a tension. Okay, dua benda ni je. Alright, lepas tu AC. Tanda dulu AC yang penting. AC ke mana sekarang ni? Atas ke bawah AC? Bawah. Ke bawah. AC ke bawah. So AC ke bawah. Jadi kalau AC ke bawah, dua-dua ni akan dapat nilainya adalah positif. Positif. Okey, awak akan guna summation force. Komponen Y juga sama dengan, kenapa komponen Y? Sebab saya tengok ini adalah komponen Y kita. Ini komponen X. Okay. Summation force komponen Y sama dengan FC, sama dengan MAC, ataupun sama dengan MV kuasa 2 per R. Okey, disebabkan dua-dua positif tadi, kita akan ambil tension tolak weight lah. Tension tolak weight. Tension tambah weight sama dengan MV kuasa 2 per R. Okey, disebabkan V pun dah ada, kita boleh substitute V. Cuma R je lah, concern dengan R. R tadi dia bagi dalam unit sentimeter, tukar dulu kepada unit meter. So daripada sini kita ambil tension equal to MV kuasa 2 per R tolak dengan weight adalah mg lah. Okay. So ataupun kita boleh simplify, just factorizekan M, keluarkan M, V kuasa 2 per R tolak dengan G. Okay, boleh masukkan nilai lah. Mass is 5.0, V given is 3.0 square. Square biasa jangan lupa. Biasa you all lupa letak kuasa 2 tu. Substitute nilai, lupa kuasa 2. R, okay, 55 maksudnya 0.55 lah kan. 0.55 minus G 9.81 is a constant. Okay, so daripada sini awak boleh dapatkan nilai normal dalam unit Newton set point A. Okay, so kita nak buat untuk point D pula. Cuba tengok point D. Point D ni di sini. Okay, kita mulakan dengan sketch the free body diagram dulu at point D. So I have the center of mass at point D. Okay. Weight sentiasa ke bawah. Toward the center of the earth. Okay, weight mana-mana tempat pun weight memang ke bawah lah. Okay, tension tadi kita kata tension dah pun ke kiri. Tension. Okay, sekarang ni mana arah AC kat saya? Tension. Arah ke arah sama arah dengan tension kan? So maksudnya AC saya sekarang ni adalah ke dalam, ke kiri. Okay, toward the center. Okay, so apabila saya nak tentukan tension, cuba tengok tension sekarang ni berada pada komponen mana? Komponen X ke komponen Y? X. Komponen? X. X. Okay, so kalau tension berada pada komponen X, kita akan guna summation force komponen X. Summation force komponen X sama dengan centripetal force sama dengan MAC sama dengan MV kuasa 2 per R. Okay, so what kind of force experience at point X? What kind of force experience at point D on point X, on x-axis? Tension. Tension. Only tension. So tension sahajalah. Tension equal to MV square per R. Okay, just substitute nilai.
dapatkan tension dalam unit Newton. Okay, so kita tengok the last at point E. Okay, start with drawing the free body diagrams at point E. Okay, tak perlu ragu, weight ke bawah, sentiasa ke bawah. Alright, tension sekarang ni based on the figure, tension ke atas. AC arah mana sekarang ni? Atas. Atas juga. So AC ke atas. Ini arah AC. So apabila kita dah tahu arah AC ke atas, bermaksud tension tu is positif. Okay, so sekarang ni tension tu berada pada aksis mana? X atau Y? Y. Y. Jadi kita akan Summation mulakan force summation force component Y juga. Equal to FC equal to MAC equal to MV square per R. Okay, jadi kita ada dua kat situ. Tension dan juga weight. Disebabkan weight tu oppose the A. So the weight will be negative lah. Tension minus weight equal to MV square per R. Okay, lepas tu awak masukkan nilai macam biasa. Tension equal to mg plus mv square per R. Okay, then memudahkan kita factorizekan ni g plus v square per R. Substitute nilai, nanti awak akan dapat tension juga dalam unit Newton. Okay, let's say what happen jika dia berada di sini. Adakah tension di point D sama dengan F ni? What do you think? Dia ke kanan. Okay, tension dia magnitude-nya masih lagi sama, cuma beza direction. Direction dia akan ke kanan. Magnitude of the tension masih lagi sama lah. Okay, so kejap. Ada satu lagi case saya nak bagi. Let's say case tadi juga, saya ambil case tadi, just re-sketch balik path of the object. Okay, this one will be the center of the rotation, center of the circle. Katakan dia berada di sini. Okay, where sudut di sini dia bagi sebagai theta. Okay, what do you think? What kind of force experience by the object sekarang ni? How many force experience by the object at this position, at this point? Agak-agak berapa? 2, yes, very good. Itulah kita ada weight dan juga tension. So what kind of force contribute centripetal force? Tension, only tension. How about the weight? Okay, ini case special Tadi kita cuma ambil pada point ni. Point pertama, point kedua tepi ni, point ketiga tepi ni, and then saya throw questions if the bob now is at point number 4. And then awak boleh jawab dengan betul lah tadi. Awak kata if it at point 4, the direction will be to the right. But in terms of magnitude masih lagi sama lah. Tapi kalau dia berada at theta angle, okay, at theta angles, whether angles is not 90 or 0, bermaksud sekarang ni awak kena cari daya yang selari dengan arah AC. Okey, sekejap. AC tadi ke sinilah, always toward the center, tension. Okey, one more force yang kita boleh resolve sekarang ni adalah weight. Sudut theta di sini juga adalah sudut theta. Okay, so sekarang ni what kind of force contribute? FC
Okey. Yang ini weight. Weight. Okey, so saya untuk memudahkan kita, saya buat satu garisan tangent kepada curve ni dan saya assume paksi ini adalah sebagai paksi Y, paksi ini sebagai paksi X. Okay? Saya assume paksi itu sebagai paksi Y, paksi itu sebagai paksi X. Jadi, AC sekarang ni berada, tension sekarang ni berada di paksi mana? The X. straight axis saya adalah paksi X kan? X, which is equal to MAC, which is equal to MV square per R. Okay, my wonder here, what kind of force experienced at point X? Tension and Weight dengan tension. weight di mana? Weight WX. yes, weight X sama dengan MV square per R. So, tension, weight X sebenarnya sama dengan mg apa? Resolve. Mg? Cos. Yes, cos theta equal to mv square per R. Jadi, untuk kes ni, awak kena resolve dulu untuk dapatkan tension. So, nanti awak akan dapat mg cos theta plus with mv square per R. Okey, sama saja macam tadi substitute nilai. Cuma dia sedikit berbeza lah. Okay. Dia sikit berbeza dengan kes tadi lah sebab you need to resolve first the weight. Okay, because weight is not exactly to the X or Y axis of our treated axis. Maksudnya saya tilkan paksi Y saya tu, yang tangent tu adalah paksi Y. Okay. Okay, so satu lagi saya bagi contoh berada di sini. Objek sekarang ni berada di sini. Okay, so ini adalah string. Alright. Lepas tu saya katakan ini, tadi sudut theta dah ada. I give the beta lah kat sini. Contohnya beta kat situ. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak dapatkan tension pada kedudukan itu? Macam mana kita nak dapatkan tension? Okey, pertama sekali lukis tension, direction tension ke sini lah. Okey, this one will be the tension. Okey, jangan lupa weight. Weight sentiasa ke bawah. So, kalau beta di situ, kat mana beta sekarang ni? Kat sini kan, beta kan? Sudut zigzag kan? Ya, betul. Beta berada di situ. Jadi sekarang ni, saya akan treat paksi X dengan paksi Y saya macam ni. Okey. Tukar warna biru lah. Tangent ni, saya jadikan dia sebagai paksi Y. Okey. Perpendicular dengan tangent line ni, saya jadikan dia sebagai paksi X. Jadi tension saya sekarang ni berada di paksi mana? X. Paksi X. Okey. So my tension sekarang ni berada di paksi X. Jadi saya akan ambil summation force komponen X sama dengan FC sama dengan MAC sama dengan MV square per R. Okey. AC. Cuba tengok from the figure AC ke sini. Okey. Always toward the center of the circle. Jadi tension, okey, weight tersebut kita perlu terlebih dahulu resolve. Yes, weight tu terlebih dahulu kita perlu resolve lah. Kita resolve. Okey, saya tebalkan sikit pen saya. Okey, kita boleh resolve weight ini. Ini adalah weight komponen Y. Ini ke dalam ni. Ini adalah weight component X. Okey, jadi dia jadi apa sekarang ni? Tambah WX ke tolak WX? Tambah WX. Sama dengan MV kuasa 2 per R. Ataupun tension plus MG. If you resolve ke situ, dia jadi apa? MG? Cos Sin beta atau cos beta?
Sin beta or cos beta? Untuk yang mana ni W kan? Cos. Oh, Ha, sin. Cos lah, cos. cos kan? Cos. Cos beta sama dengan MV kuasa 2 per R. Lepas tu daripada situ macam biasa, jadikan T sebagai subjek, tukar-tukar balik persamaan susun semula, kita boleh dapatkan tension. Okay, not necessary all the time. Dia akan bagi kedudukan dia pada atas, bawah, kiri, kanan. Kalau dia bagi bersudut, maksudnya awak kena selesaikan based on apa yang kita, konsep yang kita dah ada tu, kita boleh selesaikan. Kedudukan di mana-mana sekalipun as long as on the circular path given. Okay, boleh tentukan. Kat sini dekat, kalau dia tentukan, kalau dia lukis kat sini pun boleh, kat sini boleh, tak ada masalah. Okay, as long as kita perlu tahu membuat resolving kepada paksi yang contribute centripetal force. Okay, jadi sekarang ni awak cuba tengok kepada kes tadi. Kes ni, dua kes ni, kes yang saya dah tunjukkan tadi. Pada kedudukan A dan kedudukan E, kedudukan A dan kedudukan E, A dan E, kat sini A, kat sini E. Alright, the force that contribute centripetal force adalah tension dan juga weight. Pada kedudukan D, the force contribute centripetal force only tension. Okay, so maksudnya sekarang ni tension, centripetal force is actually contribute by other forces. Okay, and examples of other forces that contribute centripetal force adalah sama ada weight, tension, normal, frictional force, semua tu force-force yang possible untuk contribute centripetal force. Okay, so apa itu centripetal force? Centripetal force adalah daya yang membolehkan sesuatu objek ataupun body tersebut bergerak dalam gerakan membulat. Itu adalah centripetal force. Okey. Kita tengok kepada inilah kita ada 5, tak apalah, chapter 8 kita masuk esok lah. Esok kita ada 2 jam. Cuba tengok kepada contoh 3. Exercise 6.2, soalan nombor 3. Masa yang ada ni sekejap. Exercise 6.2, soalan nombor 3. Baca dulu soalan tu. While waiting for me to cari kat mana saya tadi. Tu dia. Oh, this one. Where is... Okay, can you please read the question? Tutorial. Okay. That one will be the last exercise. This one. Okay. Cuba tengok. Given a ball of mass 1.34 kg is connected by means to massless string to the vertical rotating rod as shown in figure 6.15. The string are tied to the rod and a taut. The tensions in the upper string is 35 Newton.
sketch a free body diagram for the ball. And then calculate the magnitude of the tension in the lower string, the net force on the ball, and also the speed of the ball. So macam mana kita nak cater soalan ni? Yang pertama dia minta kita lukis dulu the free body diagram. So kita kena identify the numbers of forces acted on the ball. So it being tied by using a two string kan? String atas dengan string bawah kan? So kalau dia tied by using a two string means that we have two tension here. Kita ada dua tension. Okay, we have two tension. Okay, the first one is the upper one. Alright. Ini saya note sebagai tension 1. Okay. Ini tension 2. What else do we have? Weight. Weight sentiasa ke bawah. Okay, so we've done. Kita dah settle dah lah. Kita punya free body diagram. Okay, saya mulakan kalau saya lukis free body diagram. Okay, so kita ada weight ke bawah. Lepas tu kita ada tension 1 atas ni. Lepas tu saya ada tension 2 ke sini. Dah settle untuk A. 3 force experienced by the ball. So kita nak tentukan magnitude of the tension at the lower string. Upper string is given. T1 yang bahagian atas ni dia bagi dah 35 Newton. T2 ni kita nak cari berapa. Okay, so sebenarnya kita tak boleh conteng pada ni tau. Sebab ni adalah jawapan bagi A. Okay, nanti awak terconteng. Okay, kita lukis balik lah. Untuk memudahkan kita lukis balik. Okay. Weight. Okay, sini weight kita dah ada. Okay, tension 1 is given 35 Newton. Tension 2 kita nak cari. Okay, macam mana kita nak cari tension 2 ni? Pertama sekali, kita kena lukis paksi. Ini adalah X. Ini adalah Y. Okay, untuk memudahkan kita. Ada X, ada Y. Okey. Boleh tak kita tentukan sudut? Sudut ini. Can we find the angles there? Boleh kot. Boleh, tak ada masalah sebab length of the string dia dah bagi 1.70. Dekat sini, center ni tengah-tengah ni kita boleh bagi dua ni. 1.70. Kat sini berapa ni kalau 1.70? 17 bahagi 2. 0.85 ya? Kan? 0.85 meter. 0.85. Kat sini 0.85 juga. Jadi kita boleh tentukan sudut di situ. Sebab apa? Sebab kat sini 0.85. The length of the string adalah 1.70 meter. Okay, katakan theta kat sini. So you can find the theta by using 0.85 bahagi dengan berapa? 1.70. Bahagi dengan 1.70 equal to tangent theta. Tangent, betul ke tangent? Hypotenuse 1.70 is the hypotenuse. Cos. Cos. Opposite per hypotenuse. Sin. Sine. Oh, sine. Jangan confuse sin theta kan. Sin theta. Okay, so daripada situ you can find the theta lah. So from that you can find the theta. Okay. So apabila kita dah tahu nilai theta ni, yang theta bawah ni pun theta juga, kita nak dapatkan nilai tension bahagian bawah. Nak dapatkan tension bahagian bawah,
kita boleh guna summation force component X. Okay, kita boleh guna summation force component X, kita tak tahu nilai V. Tak boleh lah, kita guna summation force component Y. Adakah berlaku pergerakan ball tu pada komponen Y? Adakah bola itu bergerak pada komponen Y? What do you think? Tak. Tak bergerak. Kalau tak bergerak, kita boleh equalkan dengan Kosong. kosong. So what kind of force experience at component Y? T1 T1. sin T2, theta. wait. Nampak tak? T1 sin theta minus dengan Weight. T1 sin theta ke atas. Minus dengan weight. Minus dengan T2 sin theta equal to 0. Nampak tak? T1 sin theta. Kenapa T1 sin theta? T1 sin theta sebab saya menggunakan Okey, sorry. Bukan T1 sin theta. T1 betul lah. Cos. Y component. Y component betul. Y component. I'm using on Y component. So yang ni adalah T1Y. Ni adalah T1X. Okey, yang bawah ni kita ada ni bawah ke bawah ni, sorry, besar sangat. Bawah tu ini adalah T2Y. Ke kiri ni T2X. Okey. So sebenarnya T1 yang saya ambil ni adalah T1Y. Yang ni T2 sin theta ni adalah T2Y. Sama dengan kosong. Jadi daripada situ, kita boleh selesaikan sebab T1 dia dah bagi dah, masukkan nilai je. T1 gantikan di sini dengan 35. Gantikan theta ni dengan sudut yang kita cari tadi. Okey, weight kita boleh cari because mass ada, guna jam mg. Mass dah ada, dia bagi 1.34, gravity 9.81. Okey, the unknown is only T2 lah sebab theta pun kita dah ada. So kita boleh dapatkan nilai T2 daripada sini in Newton. Okey, lepas tu dia nak dapatkan the net force on the ball. The net force on the ball adalah summation force component X is net force. Okey, kenapa? Sebab summation force component Y dah sama dengan kosong. Jadi, net force kita cuma ada pada komponen X sahaja. Okey, what kind of force? Net force on component X yang kita ada? Tension 1, Tension tension 1X dan juga 2. Tension 2X. Yes, very good. So kita ada summation force X sebenarnya sama dengan tension 1X tambah dengan tension 2X. So tension 1X adalah T1 cos theta. Tension 2X adalah T2 cos theta. Okay. So daripada situ kita boleh dapatlah nilai summation force. Okay, lepas tu dia nak speed of the ball. How we determine the speed of the ball? From summation Equation. force X. Sama dengan sama dengan FC sama dengan MAC sama dengan MV kuasa 2 per R. Okey, so kita boleh ambil lah produk ni tadi. Kita equatingkan yang tadi, kita equatingkan dengan MV kuasa 2 per R. Okey, R boleh cari tak R? Masalah R kita nak guna mana R kita from the figure? Where is our R? 1.7. Berapa? 1.70 tu ke? Tak boleh 1.7 sebab it make a circle macam ni. It make a circle dekat sini kan? Nampak tak kes kita tu?
Ini adalah R kita ni. Oh. It make a circle macam tu. Dia buat circle. Oh, boleh tu, boleh cari. Kena cari. Okey, kita kena cari sebenarnya R kita di sini. Kan? Betul tak? So theta kita dah cari tadi. Ataupun menggunakan nilai ni lah, kita boleh cari nilai R. So how we determine the R? So kita ambil 0.8, ambil R lah. Ambil R per dengan 1.70 equal to adjacent per hypotenuse cos. Kan? Betul tak? Betul. Okay, so dari situ kita boleh dapat nilai R. R is equal to 1.70 cos theta. Nilai R ini yang kita perlu masukkan di sini. Cannot simply use 1.70. Okay? So daripada situ awak boleh dapatkan nilai V ni. Boleh cari. Because mass dah ada, submission force kita dah dapat on B part 2. So di unknown kita cuma nilai V lah. So daripada situ boleh dapat nilai speed of the ball. Okay, so awak boleh cuba later this one. Dan solution nanti saya akan macam biasa saya akan share dekat Telegram group lah. So itu saja untuk hari ini. Ada soalan lagi nak tanya? Do you have any question to ask? So tomorrow class in the morning, okay, I'm going to discuss on rotations of rigid body. Okay, straightaway rotations of rigid body on subchapter 1, 8.1. Okay, so kalau tak ada apa dah nak tanya, I end the class here. And then I will see you again tomorrow morning by 8 o'clock. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi